Muna ingatkan dibikat je orang duk bergaduh. Rupa-rupanya kentang pun orang duk bergaduh. Ish. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping ahli keluarga tersayang. Saya doakan korang semua sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis ubi, iaitu kentang. Secara umumnya, kentang adalah tanaman yang berubi dan tidak mempunyai bentuk. Dalam kebanyakan jenisnya, Solanum tuberosum adalah nama saintifiknya. Ia dikatakan berasal dari Amerika dan ada setengah ahli botani berpendapat ia berasal daripada Amerika Selatan. Walau bagaimanapun, kentang pada hari ini adalah tanaman makanan keempat terbesar dunia. Kini China dan India menjadi pengeluar kentang terbesar dunia. Hal ini juga disebabkan kedua-dua rakyat di negara ini menggunakan kentang dalam masakan seharian mereka. Bagaimana pula dengan Malaysia? Secara umumnya tiada tanaman kentang di Malaysia yang diusahakan pada skala besar ataupun secara komersial. Jika ada pun, ia lebih kepada tanaman runcit ataupun diusahakan secara kecil-kecilan. Berbanding dengan negara jiran kita Indonesia, tanaman kentang diusahakan secara komersial. Pakar pemakanan dan pakar botani berselisih pendapat tentang kentang. Ada sebahagiannya yang menyatakan kentang ini adalah buah-buahan dan ada sebahagiannya yang menyatakan kentang ini adalah sayur-sayuran. Jika dilihat semula, kentang ini ditanam dengan menggunakan kentang itu sendiri, sama ada dalam bentuk sebiji ataupun keratan yang mempunyai cabaran satu atau dua tunas yang baru. Ia ditanam semusim dan mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan. Kentang adalah tumbuhan herba yang mana pokoknya mengeluarkan ubi. Ubi ini digunakan dalam pemakanan dan ia tidak mengandungi biji ataupun benih di dalamnya. Kerana itu, kebanyakan orang berfikir ia adalah sayur-sayuran. Tetapi, kalau korang nak tahu, pokok kentang juga menghasilkan buah. Buahnya sama seperti buah tomato, tetapi buahnya tidak boleh dimakan kerana ia dikatakan tidak selamat disebabkan mengandungi alkaloid beracun yang dipanggil solanine yang boleh menyebabkan sakit perut, cerit-berit dan sakit kepala. Inilah yang menjadikan punca perkelahian tersebut. Sama ada ingin mengklasifikasikan kentang sebagai sayur-sayuran ataupun kentang sebagai buah-buahan. Walau bagaimanapun, perkelahian ini berpihak kepada kentang sebagai sayur-sayuran. Jika nak dihuraikan khasiat kentang ini, mungkin memerlukan 2 atau 3 siri baru boleh habis cerita. Kita ringkaskan khasiat tentang kentang ini. Kentang mengandungi potasium, vitamin C, membekalkan karbohidrat kompleks dan fiber atau gentian kepada gula darah dan pengawalan tekanan darah. Ia juga mengandungi vitamin B1, B2 dan B3 serta sedikit kandungan protein dan zat besi. Kandungan potasium yang ada pada kentang adalah 2 kali ganda daripada kandungan potasium pisang. Kentang juga berupaya menghalang endapan kolesterol di dalam lapisan salur darah. Itu sebabnya kalau kita lihat orang masak kari ayam atau kari daging ataupun masakan kurma ayam, kurma daging, kebanyakan orang mesti meletakkan kentang. Selain itu juga, kentang merupakan
sumber terbaik pembentukan zat besi dalam darah. Ia menjamin sistem ketahanan badan kerana mengandungi vitamin serta kalium yang tinggi. Kesimpulannya, kentang adalah baik untuk kesihatan jantung, mampu menurunkan berat badan, merawat kulit kering, boleh menghilangkan lingkaran gelap bawah mata, melancarkan pencernaan dan menjadi penawar semula jadi bagi racun yang berlebihan. Kentang ada banyak jenis. Berikut adalah jenis-jenis kentang yang biasa dan diketahui umum. Berikut adalah fakta-fakta menarik tentang kentang. Mari kita lihat. Kentang terdiri daripada 80% air. Kentang telah berkembang selama berabad-abad dan terdapat sekitar 100 jenis kentang yang boleh dimakan. Kentang boleh bertahan lama jika disimpan di dalam bilik yang sejuk, gelap dan mempunyai pengudaraan yang baik. Selain daripada makanan, kentang juga diproses untuk membuat ubat-ubatan dan juga minuman keras. Kentang kaya dengan nutrien yang memungkinkannya untuk membekal hampir semua unsur makanan yang diperlukan untuk pemakanan tubuh manusia. Kentang adalah makanan yang paling banyak dimakan di Amerika Syarikat. Selepas gandum, jagung dan beras, kentang merupakan tanaman yang paling banyak ditanam di dunia. Walaupun kentang ni ada pelbagai saiz, purata berat kentang adalah seberat 300 gram. Kentang mudah tumbuh, boleh bertahan tanpa sejumlah bahan kimia ataupun baja dan dianggap sebagai salah satu tanaman sayuran yang paling mesra alam. Kentang senasib dengan nasi. Lama memasaknya menjadi ukuran masa ketika peradaban Inka kuno. Setanak nasi, itu untuk nasi. Kalau untuk kentang, serebus kentang. Mungkin filem Martian yang diterbitkan pada tahun 2015 menampilkan kentang sebagai salah satu makanan survival untuk watak utamanya ketika menunggu pasukan penyelamat tiba. Tapi korang tahu tak, kentang sememangnya adalah tanaman pertama yang berjaya ditanam di angkasa ketika diambil dengan kapal angkasa Columbia pada tahun 1995. Kentang mampu mengalahkan buah limau kerana memiliki lebih banyak vitamin C, mengalahkan pisang kerana memiliki lebih banyak kalium dan mengalahkan apple dengan lebih banyak kandungan serat. Kalau kentang ni dikategorikan sebagai buah, maka kentanglah yang selayaknya digelar sebagai raja buah. Potato head ataupun kepala kentang adalah salah satu mainan kanak-kanak yang pertama kali diiklankan di stesen TV Amerika Syarikat. Guan Chi Heng ataupun lebih dikenali sebagai Uncle Kentang berasal dari Batu Pahat. Dibesarkan dalam keluarga yang miskin dan memiliki adik-beradik yang ramai. Kini, Uncle Kentang merupakan salah seorang ahli perniagaan. Apa kelebihan Uncle Kentang ni? Uncle Kentang memiliki hati yang besar dan amat pemurah. Beliau menolong tidak kira agama, warna kulit dan bangsa. Siapa saja yang susah, datang saja kepada Uncle Kentang. Pasti akan dibantu. Sekalipun Uncle Kentang tidak mampu membantu, Uncle Kentang ni akan tolong mencarikan orang ataupun individu yang boleh membantu. Uncle Kentang juga menawarkan perkhidmatan teksi 10 sen, bilik penginapan kanser RM1, mengagikan makanan kepada mereka yang memerlukan, mengulurkan bantuan,
menyediakan perkhidmatan ambulans dan wan jenazah secara percuma. Sebenarnya ada banyak lagi. Kalau korang nak tahu, korang boleh follow Facebook Uncle Kentang. Kenapa Uncle Kentang ni sangat bermurah hati? Beliau menyatakan bagaimana kehidupan mereka sekeluarga ketika berada di Batu Pahat dahulu. Kehidupan yang amat susah, terpaksa membeli barang dapur secara hutang, terpaksa mengutip sayur-sayuran yang dibuang dan terpaksa hidup serba sepi kekurangan. Kerana itulah Uncle Kentang berazam untuk membantu orang lain jika beliau berkemampuan. Kemurahan hatinya membantu orang tidak keterlaluan jika penulis menggelarkannya sebagai ikon masyarakat prihatin Malaysia, sama seperti Ustaz Abid Liu. Uncle Kentang, saya tabik dengan kemurahan hati Uncle. Teruskan perjuangan. Uncle tidak keseorangan. Uncle diiringi doa rakyat Malaysia yang prihatin sama seperti Uncle. Semoga berjaya, Uncle. Munah, kenapa tiba-tiba tukar uniform ni? Tadi warna lain, sekarang warna lain. Kita tukar balik. Kita kena terima hakikat bahawasanya kanak-kanak di seluruh dunia sememangnya tidak suka makan sayur. Tetapi sebaliknya, jika diberikan hidangan berasaskan kentang, seperti kentang putar ataupun kentang goreng, usah kata kanak-kanak, orang dewasa pun boleh habiskan sehingga menjilat jari. Oleh itu, kepada ibu bapa, ambillah kesempatan ini untuk mendidik anak-anak untuk makan sayur. Kita boleh menggunakan dengan kentang kerana kentang memiliki rasa yang istimewa. Selain itu, kita juga perlu bersyukur kerana limpahan rahmat Tuhan yang memberi kemudahan kepada kita untuk menikmati kentang, sedangkan kita tidak mempunyai ladang kentang yang berskala besar. Baik di kampung ataupun di bandar, kita boleh menikmati kentang dengan mudah dan murah pula harganya. Itulah keistimewaan kentang. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terbaru daripada channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat fatah ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa maklumkan di ruangan komen di bawah. Jangan segan silu ya. Itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian. Terima kasih.